أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal, dan salawat dan salam ke atas junjungan Nabi SAW, para sahabatnya, para ahli baitnya, dan juga seluruh umat Islam yang mengikut sunnah Nabi SAW hingga ke hari kiamat. Syukur kita kepada Allah, hari ini kita berada pada hari yang sinonim kepada umat Islam sebagai hari Sayyidul Ayyam, hari ulung, hari raya mingguan bagi umat Islam, yang mana sinonimnya kita datang ke solat Jumaat dan sebagainya. Dan surah yang saya baca tadi juga merupakan satu surah yang amat sinonim, yang amat dekat, yang amat kena sekali dengan hari Jumaat, itu suratul Kahfi. Yang mana suratul Kahfi ini antara surah yang dituntut dan disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita membacanya saban hari Jumaat. Bahkan ia juga dituntut untuk kita menghafaz 10 ayat yang terawal dan 10 ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, kerana fadilatnya antaranya ialah bakal menyelamatkan kita daripada fitnatul Dajjal. Itu fitnah Dajjal yang bakal datang pada hari kiamat, yang mana kita beriman dengannya sebagai salah satu rukun iman yang 6. Surah Al-Kahfi yang saya baca tadi 10 ayat. Walaupun 10 ayat, ia sudah cukup signifikan untuk menterjemahkan hidup seorang hamba yang sangat perlukan bantuan, sokongan, panduan, guidance dari Allah Azza wa Jal. Yang mana semua tahu surah Al-Kahfi merupakan sebuah surah yang amat sesuai untuk kita ceritakan tentang pemuda-pemuda yang lari kerana agama mereka, meninggalkan tempat kampung halaman mereka, suasana tempat mereka bermain, jatuh bangun, suka dan ria, serta duka nestapa mereka, namun mereka terpaksa tinggal setelah mereka mengenal tauhid kepada Allah Azza wa Jal. Mereka lari di satu tempat sehingga mereka terkurung dalam gua, yang mana tidak ada yang tahu tentang keadaan mereka melainkan Tuhan mereka, itu Rabbuna Al-Jalil. Maka diajarkan antaranya ayat yang terakhir, dan ayat yang ke-10 yang saya bacakan tadi. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Maka mereka berkata, Rabbana atina, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmatan, rahmat kepada kami,
untuk kami sejahtera, selamat dalam keadaan kami terperangkap dalam gua, melarikan diri kerana menyelamatkan iman kami. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, dan susun, atur dan pandulah hal-hal kami ini pada masa ini dan masa mendatang untuk kami selamat walaupun kami terkurung dalam gua. Yang kita tahu cerita Ashabul Kahfi ini yang termaktub dalam Quran, mereka tertidur dan ditidurkan oleh Allah bersama dengan anjing mereka Qitmir ratusan tahun, sehingga mereka bangun sudah berubah keadaan dan sosio masyarakat pada waktu mereka terjaga. Ini satu keajaiban yang Allah ingin titipkan kepada kita, sehingga dalam ayat yang ke-13 Allah sebut, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad dan umatmu cerita tentang Ashabul Kahfi ini secara benar. Sesungguhnya mereka itu adalah fityatun, pemuda-pemuda, syabab, belia, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan juga kami tambahkan mereka kerana iman mereka itu, kami tambahkan kepada mereka dengan hidayah. Baik, kita bercakap tentang Al-Kahfi ini sebagai surah yang disunnahkan untuk dibaca pada hari Jumaat. Tapi banyak juga sunnah-sunnah yang lain pada hari Jumaat yang sepatutnya kita titik beratkan, namun dengan sikap dan sifat kita fitrah sebagai manusia yang sering lupa, maka kita perlu diperingatkan tentang sunnah-sunnah yang mulia ini yang patut tidak kita tinggalkan. Antaranya dalam hadis-hadis yang banyak yang sahih, untuk saya sebutkan satu-satu hadis ini mungkin agak terbatas masanya. Antaranya saya rangkumkan secara poinnya ialah membaca surah-surah, antaranya surah Sajadah Al-Insan, Sajadah Al-Insan semasa salat fajar, salat subuh, dan juga Al-Ikhtisal wa Tatayyub, kita disunnahkan mandi dan juga berwangi-wangian pada hari Jumaat, dan memakai ahsanul libas, yakni pakaian terbaik yang kita ada. Tak semestinya pakaian baru, jenuh juga kalau nak beli pakaian baru setiap Jumaat. Pakai pakaian terbaik yang ada dalam koleksi kita. Pergi ke masjid, kalau boleh masjid dekat, kita berjalan kaki, itu lebih sunnah dan lebih memberi pahala. Jika jauh, insya-Allah maklum, kita pergi dengan kereta, motor dan sebagainya, insya-Allah ada juga pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila sampai di masjid untuk salat Jumaat, sudah pasti bila bercerita tentang salat Jumaat, kita juga disunnahkan untuk datang awal pada hari Jumaat untuk memenuhi saf-saf yang di hadapan di dalam masjid. Seterusnya, qiraat, baca surah Kahfi sebagaimana yang saya mulakan di mukadimah tadi, dan juga sentiasa bertakbir, dan juga banyakkan bermuhasabah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyakkan salawat pada hari Jumaat, dan juga antaranya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dalam hadis yang banyak, antaranya kelebihan hari Jumaat ialah padanya ada saat istijab doa. Maka kita disuruh untuk berdoa sebaik-baik mungkin pada hari Jumaat, terutama pada waktu salat Jumaat. Moga-moga diterima kita punya doa dan sebagainya. Maka saya harap perkongsian itu mendapat manfaat yang baik. Kita bertemu nanti pada sesi yang lain, sama-sama kita terus hadir untuk salat Jumaat dan memenuhi saf-saf yang tuan. Cuma peringatan, ramai yang tidak perasan ataupun tidak mengambil perhatian dan juga ihtimam hal yang penting semasa solat Jumaat. Saya perhatikan di masjid-masjid, ramai yang masih bercakap, terutamanya anak-anak, bercakap semasa khutbah, membuat hal-hal yang sia-sia, bermain smartphone dan sebagainya, iPad, iTab dan sebagainya. Itu patut dijauhi kerana ia akan merugikan pahala khutbah Jumaat kita pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Apa yang kurang dari kelemahan diri saya, apa yang lebih tentunya dari Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.